Okey, kita bersambung dengan part 2 lah bahagian kedua Okey, perkara keempat, pengoperasian sekolah. Okey, waktu murid hadir. Okey. Jadi murid terlibat tahun 1 hingga tahun 6. Okey, jadi waktu murid hadir adalah dari 7 pagi sehingga 7.25 pagi. Kerana PDPC akan bermula pada 7.30 pagi. Okey, jadi kita haraplah kerjasama ibu bapa untuk tidak hantar terlalu awal kerana guru bertugas pada pukul 7 pagi. Melainkan tidak dapat dielakkanlah, mungkin ada beberapa yang terpaksa gerak awal lah kan, nanti kita faham. Okey. Dan hantar murid janganlah terlalu lewat. Okey, harapnya sebelum 7.25 pagi dapat hantar murid kerana biasanya cikgu-cikgu dah mula masuk kelas pada 7.30 pagi, jadi pagar akan ditutup dan tiada orang nak jagalah dekat pagar tu ya. Okey, kita minta kerjasama ibu bapa. Okey, jadi tetapan pagar sama sahaja seperti awal tahun dahulu, tiada perubahan. Okey, jadi pintu B, pintu pagar B, okey, tahun 1, tahun 5 dan tahun 6 akan menggunakan pintu pagar B. Maksudnya itulah pintu masuk, itulah pintu keluar. Pintu pagar C, tahun 2, 3 dan 4, okey, itulah pintu masuk dan itulah pintu keluar. Okey, pintu D yang kecil tu akan digunakan oleh murid prasekolah, jadi kita tak gunalah yang ni Okey, dan pintu A itu pintu yang ada pondok pengawal tu. Okey, yang ni ada beberapa murid tak ramai tapi ada yang datang melalui pagar A. Okey, jadi itulah pintu masuk dan pintu keluar. Okey, jadi seperti yang saya maklumkan tadi, bermula pada 18.11, inilah yang warna merah ni tahun 1 dan tahun 3, tahap 1, dan warna hijau lebih kurang warna hijau ni tahun 4, 5 dan 6. Kumpulan berdasarkan kumpulan-kumpulan yang telah dimaklumkan pada bahagian 1 tadi Okey, kalau dah lupa kan. Okey, jadi saya tunjukkan semula. Okey, pintu pagar B. Cuma ini gambar lama. Yang terbaru kita dah ada satu macam tempat berteduh. Dah teduh ke? Jadi insya-Allah lah kalau hujan, okey, dah tak kena hujan lah murid-murid. Dah besar dia punya tempat berteduh tu Okey, jadi digunakan oleh tahun 1, tahun 5 dan tahun 6. Okey, ini pintu pagar C digunakan oleh murid tahun 2, 3 dan 4. Okey, seperti yang saya maklumkan sebelum ni pun, sebenarnya pintu pagar ni tak jauh pun, bersebelahan sahaja. Okey, jadi kita harap ibu bapa dapat gunakan pintu pagar yang betul. Okey, tata cara menghantar murid. Okey, sebenarnya sama juga dengan taklimat saya pada awal tahun, tapi kita ulang sikit. Okey, macam saya maklumkan juga, hantar murid di pintu pagar yang ditetapkan. Murid diambil suhu, ibu bapa penjaga diminta untuk tunggu sebentar sehingga murid diambil suhu. Jika murid didapati bergejala, kita minta ibu bapa terus bawa pulang. Okey, contohnya lah, okey, bila guru ambil suhu melebihilah 37.5, kita akan minta ibu bapa terus bawa pulang. Okey, dan seterusnya ibu bapa boleh beredar. Okey, peranan ibu bapa penjaga semasa menghantar murid. Okey, jadi kita harapkan beri wang saku kalau nak bersalaman dengan murid sebelum bergerak ke sekolah agar prosesnya cepat Okey. Kemudian ibu bapa penjaga tidak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah untuk menghantar murid, hanya di pintu pagar. Pastikan ibu bapa penjaga dan murid memakai pelitup separuh muka pada setiap masa. Okey, walaupun berada di hadapan belum masuk kawasan pagar sekolah, dah ready dengan pelitup separuh muka. Okey, pastikan murid bersedia dengan kad kehadiran sebelum masuk ke kawasan sekolah. Cikgu harap kad kehadiran kamu masih ada, masih wujud kerana pada hari pertama persekolahan kita dah guna kad tu kad kehadiran tu. Okey, dan elakkan kesesakan semasa meletak kenderaan. Pastikan parking dengan baik dan yang elok supaya tak ada blok kereta-kereta orang lain. Dan beratur dengan penjarakan sosial semasa menghantar murid. Okey, inilah rupa kadnya tu. Ada biasanya cikgu dah siap binding. Jadi pada murid baru tak apa, nanti minta maklumkan pada guru kelas dan nanti akan disediakanlah kad kehadiran murid. Okey, jadi murid perlu bawa attendance card ni pada setiap hari persekolahan dan tunjukkan kepada guru bertugas untuk diimbas. Okey, harapnya tak ada lagi kes tertinggal dan sebagainya, okey, kerana melambatkan proses kerana cikgu perlu masukkan secara manual. Okey, jadi harapnya kad ni sentiasa dibawa. Okey, kalau ni lekat pada beg atau kalau nak bawa sangkut pada leher pun boleh, tapi pastikan jangan lupalah sentiasa ada.
Okey, dijaga dengan baik dan tidak dihilangkan. Okey, waktu PDP. Okey, murid belajar dalam kelas dengan kerusi dan meja dijarakkan di antara satu sama lain. Okey, sekarang pula penggiliran. Jadi separuh sahaja dalam kelas tu. Okey, jadi saya rasa tak ada masalah lah dari segi penjarakan. Okey, insya-Allah murid-murid duduk dalam penjarakan yang secukupnya lah. Okey, murid tidak dibenarkan berjalan ke tempat rakan sekelas tanpa kebenaran. Okey, minta pesannya terutamanya murid-murid yang tahap 1 ni. Okey, kadang-kadang dia suka berjalan dekat tempat kawan dia. Okey, minta pesanlah ibu bapa sentiasa pesan pada anak jangan berjalan tempat kawan, duduk di tempat masing-masing. Okey, murid perlu meminta kebenaran guru untuk keluar ke tandas dan lain-lain lah jika nak keluar. Murid berjalankan aktiviti dengan mengamalkan penjarakan fizikal. Perhimpunan sekolah yang melibatkan warga sekolah berkumpul beramai-ramai tidak dibenarkan. Okey, perhimpunan sekolah akan dijalankan di dalam kelas seperti sebelum ini. Okey, waktu murid rehat. Okey, seperti sesi persekolahan pada awal tahun juga. Okey, senarai menu makanan akan dimaklumkan sehari sebelum melalui grup WhatsApp kelas. Okey, kita akan buat pre-order lah. Biasanya sehari sebelum tu, guru kelas akan forward senarai menu makanan. Okey, berapa penjaga yang berminat membuat pesanan sebelum masa ditetapkan melalui grup WhatsApp kelas. Okey. Harap patuhilah masanya sebabnya nanti kalau dah awal pagi hari tu sekolah pagi tu hantar takut orang kantin dah tak sempat. Biasanya cikgu kelas pagi-pagi selewatnya lah awal pagi tu dah hantar pesanan kepada orang kantin. Okey, ibu bapa penjaga sediakan wang saku secukupnya kepada murid. Okey, kalau ada yang sen-sen tu harap disediakanlah sen-sen tu. Okey, dan ibu bapa penjaga juga digalakkan untuk menyediakan bekal. Okey, maaf ada kesalahan ejaan kat sini. Menyediakan bekal. Digalakkan, tidak diwajibkan. Okey, tata cara waktu rehat murid tahap 1. Okey, masa rehat adalah 30 minit. Okey, makan di kantin masih tidak dibenarkan. Pengusaha kantin akan mengedarkan makanan berbungkus yang ditempah awal pre-order ke kelas-kelas tahap 1. Okey, jadi murid tak payah keluar pun, duduk je dekat kelas. Okey, murid RMT akan ambil makanan di stesen yang disediakan. Okey, murid basuh tangan di stesen basuh tangan yang disediakan dan baca doa sebelum makan. Murid makan di tempat duduk masing-masing di bawah pemantauan guru. Selesai makan, murid basuh tangan di stesen basuh tangan yang disediakan, baca doa selepas makan dan kemas tempat masing-masing. Okey, bersedia untuk belajarlah. Okey, jadi kalau dapat disediakan tuala ataupun tisu kering ke, tisu basah masing-masing, jadi murid kadang-kadang bila makan dia tumpah-tumpahkan di meja air ke, ada kesan-kesan tumpah, jadi terus boleh lap sendirilah ya. Okey, bagi tahap 2 pula, waktu rehat. Okey, sama juga masa rehat 30 minit, makan di kantin tidak dibenarkan. Okey, jadi murid bergerak ke kantin. Okey, biasanya pada masa waktu terakhir sebelum rehat tu, murid akan dilepaskan awal sedikit lah. Okey, murid bergerak ke kantin dengan tertib untuk mengambil tempahan makanan berbungkus di bawah pantauan guru. Murid RMT akan ambil makanan di stesen yang disediakan. Okey, murid basuh tangan di stesen basuh tangan disediakan dan baca doa sebelum makan. Murid makan di tempat duduk masing-masing di bawah pemantauan guru. Dan selepas selesai makan, murid basuh tangan di stesen basuh tangan disediakan, baca doa selepas makan dan kemas tempat masing-masing. Okey, peranan ibu bapa untuk melancarkan perjalanan waktu rehat murid. Okey, membuat pesanan makanan pada masa yang ditetapkan melalui grup WhatsApp kelas seperti yang saya maklumkan tadi. Okey, murid digalakkan untuk bawa sendiri sudu dan garpu sendiri. Okey, sediakan bekas dan basuh di rumah. Jangan minta anak-anak basuh siap-siap kat sekolah pula. Okey, basuhnya di rumah. Okey, tisu kering, tisu basah, kain lap. Okey, digalakkan untuk bawa sendiri. Okey, bagi yang murid yang bawa bekal, sediakan bekas yang sesuai. Okey, tidak mudah pecah dan dibalut plastik ataupun ada beg bekal okey, supaya tak tumpah dan sebagainya. Menasihatkan anak agar tidak berkongsi makanan atau peralatan. Okey, ini pun kena nasihat anak-anak. Kadang-kadang dia suka tengok makanan kawan dia nak sikit. Okey, jadi kena nasihatkanlah Okey, seterusnya waktu murid pulang. Okey, seperti saya maklumkan sebentar tadi, waktu tetapan pintu pagar murid masuk dan keluar adalah tetapan yang sama. Okey, ini slide yang samalah. Okey, ada perubahan waktu kalau kita bandingkan dengan jadual yang sebelum ni. Okey, bagi tahap 1, tahun 1 dan 2. Okey, hari Ahad sahaja akan balik 1 tengah hari. Okey, sila rujuk jadual kelas masing-masing. Okey, kalau tengok hari Ahad, jadual tahap 1 balik pada 1 tengah hari.
pagi. Isnin hingga Khamis. Okey, baliknya pada 12 tengah hari. Okey dah. Okey, setiap semua kelas tahun 1, 2 dan 3 balik pada waktu yang sama. Okey, tiada penggiliran lagi lah waktu balik kerana kehadiran murid adalah 50% sahaja. Okey, jadi harap peka ibu bapa tahap 1, tahap 1 tahun 1, 2 dan 3 hari Ahad balik pada 1 tengah hari, hari Isnin hingga Khamis 12 tengah hari. Okey, bagi tahap 2 pula, okey, setiap hari Ahad hingga Khamis balik pada pukul 1 tengah hari setiap hari. Okey, 1 tengah hari. Okey, tata cara murid pulang. Okey, murid hanya akan bergerak ke pintu pagar yang ditetapkan mengikut masa seperti dalam jadual diiringi guru. Okey, lihat jadual Setelah berada di pintu pagar, murid menunggu ibu bapa penjaga di kemah tempat duduk yang disediakan. Okey. Peranan ibu bapa penjaga semasa murid pulang. Okey, ibu bapa penjaga ambil murid di pintu pagar yang telah ditetapkan. Okey, elakkan kesesakan, jaga SOP penjarakan sosial, pakai pelitup separuh muka. Okey, tidak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah dan ini sangat-sangat digalakkan untuk memudahkan urusan. Sediakan kad panggilan nama untuk anak masing-masing. Okey, tuliskan pun taip nama dan kelas anak pada sekeping kertas bersaiz A4 atau lebih besar. Tak kisahlah, ikut kreativiti ibu bapa, yang penting mudah dibaca. Okey, apabila tiba bampiran pintu pagar, angkat kad panggilan nama agar dapat dilihat oleh guru bertugas. Okey, ini kalau macam tak payah turun pada kenderaan pun. Kalau berdekatan lah, kalau jauh memang kita tak nampak lah, guru-guru tak nampak. Jika kenderaan berada jauh dari pintu pagar, berada di seberang jalan, minta ibu bapa penjaga turun untuk mengambil murid. Okey, kita tak nak lagi ada isu murid, kalau boleh tak ada murid yang lintas sendiri jalan kerana sangat bahaya. Jalan tu agak sibuk. Jadi, perlu pesan, kalau bukan ibu bapa yang penjaga ambil sendiri, perlu pesan pada yang mengambil, minta tolong turun dan lintas jalan, temankan murid lintas jalan kembali. Okey, kerana murid-murid ni bila dia lintas sendiri, kadang-kadang dia berlari. Okey, dia takut jatuh, ada kenderaan lain yang datang, kita tak naklah perkara itu berlaku. Okey, ini contoh Okey, contoh boleh buat macam ni.